Salam sejahtera, Debat Bola episod 61. Saya Amin Fuad. Hari ini saya bersama dengan kru yang sama. Nak kata penghujung musim, tak penghujung musim lah. Debat Bola ni memang akan continue sebab untuk EPL, untuk kita punya episod lagi satu FPL pun dah penutup, dah menutup tirai. Tapi Debat Bola, sebenarnya bola Malaysia nak start balik ni, nak kick off balik kan. Episod kali ni kita nak cerita pasal gaji ceiling ataupun had gaji, ataupun dalam bahasa Inggerisnya orang selalu cakap salary cap. Dalam satu temu bual bersama Radio Cool FM, Setiausaha Agong FAS Selangor, Dr. Johan ada cakap yang pemain di Malaysia ni dinilai terlebih tinggi, overvalue, dan gaji pemain dibayar terlampau tinggi, maknanya overpaid. Tidak kena dengan pasaran katanya. Dia juga cakap kalau pasukan melabur 10 juta satu musim, adakah pasukan tu akan dapat balik 10 juta ataupun mungkin 9 juta, kita tak tahu boleh dapat balik ke tak. Kalau gaji kurang 10% pun dia cakap sebenarnya dah berikan impak yang besar untuk pasukan. Kat Malaysia ni masalah paling utama adalah kewangan. Actually satu dunia pun macam tu. Start dengan Amir lah. Kau setuju dengan kenyataan dia? Tak. Tak. Serius sangat? Kamu fikir tadi tu? Tak lah, rasa memang tak. Mudah buat payment Tak senang buat duit tu. Simple susah-susah kita datang studio jangan tak je. Come on, man. Kenapa pun tak? Sebab aku rasa ini satu langkah ke belakang. Kita pun dulu Malaysia pun ada salary cap yang bukan dijalankan secara polisi, tapi mana-mana kontrak pemain semua diberikan kepada FM. You kena governing body akan endorse. But then dulu punya case ialah ada double contract. Asal one contract yang you pergi endorse dengan you dah bind and then you bagi dekat FM. You ada satu lagi contract between club and pemain. Persatuan tu dengan pemain. Tapi benda tu is still legal. Sebab you dah endorse dengan court kan. Tapi you tak bagi kat governing body. So you bawa case ni pergi CAS pun, CAS kata contract is a contract and you have to bear with it kan. Jadi nak tak nak, itu antara budi bicara korang. Jadi itu antara case dulu ATM lah yang paling banyak. Tapi aku rasa kalau kita buat salary cap ni sebenarnya, kenapa satu langkah ke belakang? Sebab pada aku benda tu kita dah ada ECP. Kenapa perlu kita ada salary cap? Sebab ECP tu sendiri ialah untuk ECP, buat pengetahuan, ECP belum betul-betul full dibuat lagi ya. Betul. Jadi redundant lah. Kalau diperkemaskan di dalam ECP mungkin ya, tapi pada aku ECP tu dia dah kolektif semua. Setiap tahun tim kena perbelanjaan, kena berapa revenue, berapa capital daripada owner ke sponsorship berapa, then 70% of the revenue baru you boleh bayar untuk gaji. Apa sebenarnya tujuan gaji ceiling ni sebenarnya? Kalau kau nak buat apa salary cap ni? Pertama sekali sebenarnya bila bercakap mengenai salary cap ataupun had gaji ceiling ni, dia sebenarnya bercerita ataupun melibatkan tentang struktur kewangan sesebuah pasukan. Jadi itu tujuan salary cap ini yang ingin diperkenalkan. So kalau untuk environment ataupun persekitaran bola sepak di Malaysia ini, kita sering kali disajikan dengan masalah gaji. Itu paling utama sekali lah. Bila kita cakap mengenai masalah gaji, obviously ia melibatkan kewangan, right? So that's why gaji ceiling ini nak dipropose untuk liga kita lah. Tapi untuk aku bersetuju dengan Amir sebenarnya. Untuk gaji ceiling ni sebenarnya tak ada keperluan. Tetapi untuk membantu pasukan yang selalu ada masalah pembayaran gaji, sebenarnya benda ni bagus. Tapi tu aku cakap, bila kau nak apply benda tu, dia mesti terpakai untuk kesemua pasukan yang bertanding. Dia tidak boleh pakai yang contoh JDT mampu, JDT tak payah salary cap. Pokok pangkat, kita pernah berbual benda ni, pokok pangkatnya sebenarnya macam mana pengurusan itu menguruskan keuangan sesebuah pasukan tu. Okay, aku nak cakap sikit lah pasal tujuan gaji ceiling ni. Izzy dah sebut untuk mengelakkan supaya pasukan tidak belanja lebih dari kemampuan sampai hutang, sampai ada masalah pembayaran gaji. Okay, ini kalau kita tengok konteks Australian League, Australia punya Liga Australia, dia nak semua kelab berbelanja lebih kurang sama supaya semua kelab boleh mengimbangi persaingan di antara satu sama lain. Maksudnya bila semua belanja lebih kurang sama, orang kata kalau Selangor belanja banyak ni, Felda belanja banyak ni, maknanya dia boleh dapat player pun
Lebih kurang sama. Dia tak nak orang belanja. Bila orang belanja lebih, dia dapat lebih player. So maknanya tak ada, orang kata dia nak berdaya saing lah. Orang kata ini Australia League. Liga A-League juga mahu memastikan bakat diagihkan sama rata kepada semua pasukan. Maksudnya macam aku cakap tadi lah, pemain mungkin hari ni mungkin JDT ada Safawi, tapi mungkin Selangor ada Akia, contoh lah, sebagai contoh. Seterusnya akan meningkatkan daya saing dari segi pertandingan, penaja dan rakan siaran. Ini A-League. So far benda ni ada juga orang tentang kat Australia. Zul, ada orang kata bila gaji ceiling ni, ia secara automatik akan menghalang pasukan yang ada kebolehan kewangan yang kukuh. Mungkin sebagai contoh JDT untuk mendapatkan pemain yang terbaik. Sebab tak boleh tawarkan gaji tinggi. Tidak adil untuk pasukan besar. Kau rasa? Which is betul lah macam aku cakap. Aku pun actually bersama dengan diorang. Kenapa aku tak agree dalam salary cap ni adalah benda yang macam ni lah. Sebab dia tak adil. Sebab ada, macam aku cakap lah, masalah, objektif dia apa salary cap? Kenapa kita nak kena buat salary capping ni? What's the objective? Kalau especially untuk Malaysian League, obviously kita semua tahu pasal masalah gaji. Masalah gaji. Itu fungsi dia. So soalan aku pula, untuk ada, bila diorang nak fight untuk Malaysian cap ni, salary capping ni, adakah masalah ni akan menyelesaikan masalah gaji? Sebab apa yang aku nampak dalam in the bigger picture itself is masalah gaji ni adalah bukannya dengan adanya proposal salary capping ni akan menyelesaikan masalah ni. So sebab dia menjawab jawab soalan kau tu, so kalau JDT mampu, aku tak ada rasanya, sebab kita tak ada dengar isu pasal JDT ada masalah gaji. So kenapa dia nak kena ikut salary capping ni, sedangkan ada sesetengah pasukan je yang masalah ni. So isu tu semua nak melibatkan, semua nak buat salary capping. So macam aku cakap, objektif dia obviously kita tengah bincang isu ni salary capping sebab masalah gaji. So punca masalah gaji aku pula rasa ada macam Izzy cakap tadi, perbelanjaan klub tu sendiri. Pengurusan perbelanjaan. Tapi maknanya kau tak rasa salary cap ni boleh menyelesaikan pengurusan kewangan? Sebab aku rasa dia punya in the bigger picture is apa sebenarnya adalah penguatkuasaan itu sendiri. Kalau kau buat salary capping, orang boleh langgar. Kau buat ECP, kalau tim penguatkuasaan ni adalah, minta maaf lah, aku sambung balik kemarahan Rainbow minggu lepas tu. Bila MFL, pihak yang sepatutnya menjaga, MFL, FAM, sepatutnya penguatkuasaan itulah apa yang akan hukuman yang akan didapatkan kepada pasukan-pasukan yang melanggar perintah-perintah ni. Sebab ECP ni aku percaya kita baru nak buat, kan? Kita pun tak tahu keberkesanan ECP. So kalau kita introduce another method which is salary capping, kita dah ada objektif, kita dah ada requirement untuk buat A to Z. Basically kalau kita ikut Australian League ni pun sendiri, tapi bila ada, soalan aku tu je lah, penguatkuasaan. Sesuatu pasukan melanggar benda ni, apa akan jadi dari bahagian penguatkuasaan? Kalau tak ada, so tak selesai masalah tu, Min. Aku faham. Kau cakap pasal penguatkuasaan. Bila kau cakap pasal benda ni, apa-apa buat pun penguatkuasaan tu penting. Macam mana nak selesaikan masalah ni? Tak payah buat apa-apa. Dia punya, aku nampak in the bigger picture is penguatkuasaan. Sebab kenapa penguatkuasaan, macam kita, dia bukan masalah daripada salary saja. Aku bagi contoh macam kita bincangkan minggu lepas pasal FC. Kita tahu pasal FC ni telah dibincangkan daripada 2016 sampai hingga ke hari ini 2020, yet hanya berapa, 4 pasukan yang kita dengar, dan early JDT dengan PJ City. Kelab yang tak convert lah, mungkin out topik sikit lah, tapi nak cerita pasal penguatkuasaan, kelab yang tak convert tu apa yang dikenakan mereka, kan? Itu soalan aku. Tak ada hukuman lah. So untuk negeri-negeri yang lain, bila dia dengar benda ni, nak buat salary capping, tapi macam sebab apa, aku nak bagi contoh. Kalau salary capping ni pun macam aku cakap, kalau kita go into deeper, dia still ada loophole. Sebab kau buat salary capping, aku ada baca satu news hari ni. Mungkin ni dia bukan sukan bola sepak. Dia dekat Australia juga, tapi sukan rugby. Nama tim tu Hawthorn, tak salah aku. Hawthorn. Betul tak? Hawthorn ke? Kan? Dia punya memang di kisah ni lama lah, tapi dia bercerita pasal salary capping, tapi kelab tu sendiri melanggar etika salary capping tu. Macam mana dia buat? Simple je. Kau dah set salary capping, katakan 30,000 salary capping untuk satu player. Apa yang dia boleh melanggar, macam, because this is a business world, kan? Dia macam, benda ni is figure, is data, benda tu dia tweet. So apa yang dia boleh buat, dia ada buka another account for dia punya girlfriend, dia punya wife, dia parking duit ke island lain, dan yet dia orang boleh ada player yang so maknanya benda tu kau boleh dihack lah. Kau boleh hack. So kalau kau buat benda ni pun, kalau
orang dah tahu benda tu, dia nak ambil capacity contoh Kau bagi lah. tahu dia orang baru tahu. Kau nak ambil capacity ke apa? Kan? Kau cakap kau ambil capacity, okey aku bayar 30,000. Tapi belakang kat bini capacity kau bagi lagi 30,000. So maknanya kau nak Total cakap sebenarnya lebih daripada salary cap tu. So maknanya kau nak cakap sebenarnya tak ada penyelesaian lah. bagi aku macam aku cakap, dia punya route tu adalah bila ada penguatkuasaan yang tegas, sesuatu kelab tu kena tindakan yang betul, baru boleh buat lah. yes. Baru dia akan serius dalam menguruskan wang. Yes. Okay Matt, Safi Salih obviously tak setuju lah. Dia persatuan pemain kan. Yelah, siapa kalau aku pemain pun takkan aku nak dapat gaji yang lebih rendah. Dia kata nanti dia dalam kenyataan dia kata nanti pemain tak semangat kalau ada salary capping ni, main apa tapi dia ada sebut tentang gaji juga, masalah gaji. Soalan seterusnya aku nak tanya kau lebih rela kalau kau sebagai pemain dijanjikan satu gaji yang besar, lepas tu tak confirm kau dapat gaji tu sebab asyik ada masalah gaji ni, ataupun sebenarnya dengan salary capping ni ataupun had gaji ni kau dijanjikan dengan amount yang kecil tapi kau tahu boleh dibayar. Mana satu kau prefer? Of course kau ambil yang stability. Tapi bila kau bercakap sesuatu yang dijanjikan tu, bila kita bercakap pasal janji ni susah, dia terlalu abstrak. Tapi overall pada aku, sebenarnya kedudukan kat sini ialah dia saya cakap dia lebih kepada attitude setiap pihak. Salary cap betul memang tak boleh selesai masalah, tapi polisi yang bagus, ECP polisi yang bagus, tapi semua you boleh pusing sebab ni undang-undang manusia lah kita cakap kan. Tapi overall pada aku sebenarnya masalah kita dekat Malaysia, especially sukan, ialah masalah culture. Kita masih lagi tak break into the culture, integrity punya culture, transparency punya culture in sports. Aku bercakap pasal sports sebab macam aku cakap tadi pasal double contract tu, itu satu isu. Ini ada satu lagi isu, ada offshore pula, account pula, gila babi. Boleh hack kan? Boleh hack sana bagi sini, letak kat Switzerland dengan parking duit dah. Jadi overall pada aku benda ni kau tak boleh selesai apa-apa kalau kau letak 1,001 polisi pun. Penguatkuasaan satu hal, ini culture. Kita faham MFL pun kurang manpower. Kita pun faham mungkin diorang pun kurang fun untuk kuatkan benda ni, untuk kuatkan penguasaan. Kita pun tahu kalau dia terlalu strict, tak ada tim akan bertanding. So liga pun tak ada. Jadi dalam industri yang bola sepak yang tak ada industri, honest lah, aku rasa kita bola sepak ni tak ada industri sebenarnya. Sebab pada aku, bila kita nak buat something, there must be a collective people. Contoh kalau kita nak buat macam Jepun, dia ada 10 hardcore team yang dia bangunkan. Kerajaan fund dulu, you bangunkan dulu 10 team ni, the rest baru datang. You boleh buat salary cap, tapi you buat salary cap M3, M4. Itu you boleh start kalau nak buat salary cap. You nak go back forward, kita perkenalkan balik salary cap, aku tak rasa relevan. Aku rasa ECP at the moment perlu you terapkan, tetapi dalam jangka masa yang lebih pendek. Sekarang saudara Rainbow kita pun cakap baru fasa pertama. FC tu kita kena buat dulu. Perubahan club licensing satu hal, tapi pemberi milikan, privatisation tu, penswastaan club tu penting. Aku ni sebenarnya team salary cap. Bukan macam korang. Aku rasa memang dah sampai masa sebab tim semua berdegil. Aku rasa memang nak tak nak kena buat salary cap ni. 2019 MLS telah tetapkan gaji ceiling untuk satu pasukan $4.2 juta Amerika untuk minimum 18 pemain dan 20 pemain maksimum dalam satu squad. Maknanya dalam satu squad tu kau boleh belanja gaji lebih kurang $4.2 juta. Tapi diorang ada undang-undang istimewa untuk pemain tetap istimewa. Diorang panggil pemain tetap istimewa. Di bawah undang-undang ni, kelab boleh membayar seorang pemain lebih daripada gaji ceiling yang ditetapkan. Maksudnya, contoh kalau JDT dia nak beli David Beckham ke apa, they can go overboard benda ni. Diorang memang ada special case. Ada kuota. Tapi, tak semua tim boleh buat. Maksudnya, siapa yang nak buat. Tapi dia bagi satu kuota je, tak salah aku lah. 1 atau 2 kuota untuk satu kelab. Tujuan undang-undang ini diadakan adalah untuk menarik pemain-pemain yang bermutu dan mempunyai status bintang untuk bermain bersama kelab tersebut. Contoh macam Beckham, macam Ibrahimovic dibayar 7.2 juta USD setahun bersama LA Galaxy. Ini aku bercakap pasal MLS. Aku berteruskan kepada Australian League. Kenapa aku rasa Australian League ni paling sesuai? Okay, musim 2019-2020, setiap kelab hanya boleh berbelanja 3.2 juta Australian dollar satu musim untuk 20 ke 23 pemain dalam sebuah kelab lah. Sama juga macam Liga Amerika, dia ada undang-undang untuk pemain tetap istimewa. Tapi Australia 2 maksimum. Tapi ada undang-undang lain juga yang membolehkan kelab Australia ni berbelanja lebih daripada hak gaji. Sebagai contoh, dia nak promote pemain muda. Kelab juga boleh membelanjakan sebanyak mana wang untuk pemain tempatan Australia di bawah 23 tahun di bawah pembangunan bola sepak kelab.
Satu dia nak promote pemain tempatan. Lepas tu nombor 2 dia nak promote pemain muda. Which aku rasa good initiative lah kan. Kelab juga berhak berbelanja lebih dari gaji siling untuk pemain yang setia bersama kelab sekurang-kurangnya 4 tahun. Okey, aku pula punya argument kat sini. Aku tahu korang lebih, macam Amir lebih pada ECP, macam Juf cakap lebih kepada penguatkuasaan. Aku agree, ECP pun boleh. Cumanya aku rasa untuk aku ECP ni lagi senang nak tipu berbanding gaji siling. Untuk aku lah. Dua-dua boleh tipu, tapi aku rasa ECP ni lagi senang nak tipu. Sebagai contoh, aku nak tanya kau balik, Kedah. Dia keluarkan kertas. Cakap, okey, kerajaan negeri bagi aku 20 juta. Macam contoh sekarang ni, masalah Kedah sekarang ni. Tapi, dalam paper tu 20 juta. Tapi, bila kononnya dah bagi dekat, kata bagi MFL lah. MFL pun yakin, okey 20 juta betul. Kerajaan negeri pun cakap okey. Tapi dia bagi sikit-sikit. Lepas tu bila buka MB, tak tahu apa jadi 5-6 bulan. Sebab tu aku cakap ECP tu sendiri dia akan jadi lebih baik sebenarnya dengan ada pensuasaraan kelab. Dia lebih transparent, dia akan lebih, orang kata benda tu lebih komplit lah. Kalau kau makan nasi lemak tu macam nasi lemak ayam lah. Lebih komplit macam tu lah maksud aku. Sebab pada aku kalau you perubahan leadership dalam states, because mana-mana FA pun benda tu tak ada jaminan orang tu akan berada di situ 5 tahun. Jadi bila kita berubah kepada FC tu sendiri, syarikat, kita bercakap benda tu boleh prolong. Kita pun dah ulas benda ni minggu lepas. Benda tu boleh prolong lalu ikut masa. Dan di situ juga you kena ada current account you. Berapa jumlah you semasa sekarang? Not based on what that year you dapat, you nak habiskan that year. Ini maksud aku. Jadi bila you start dari FC ni, pendek kata, itu yang perkataan reset tu yang Johan cakap tadi tu. Aku tak setuju melalui salary cap kita nak reset, tapi melalui ECP dan melalui penswastaan ni. Bila you start reset, berapa account you daripada situ, you ambil jangka masa 30 tahun. How much you punya current account boleh expand? Throughout that, bukannya you ambil geran kerajaan, okay, ambil geran kerajaan, tapi bila throughout the next season, berapa you punya current? I nak tengok berapa current you, berapa jualan you, berapa revenue. You can't lie to numbers. Because kalau you dah throughout ECP ni, sekarang ECP yang buat pun PwC, PricewaterhouseCoopers, mesti auditor pun auditor yang sama. Jadi benda ni is all ada check and balance lah. Jadi pada aku kat situ, ianya satu sistem yang baik, tetapi dia perlu selari dengan moral. Ada moral benda ni nak kena buat. Bukan macam contoh minta maaf cakap lah orang utara macam tim perlis. Minta maaf cakap lah. Macam mana boleh jadi macam tu? Jadi you boleh fraud papers, no problem. Tapi bila bercakap pasal moral, ada tanggungjawab. Jadi benda tu tak patut berlaku kan. You boleh break this culture. Benda ni tak patut berlaku. Memalukan lah. Yelah, macam pandangan aku pula, aku rasa macam gaji siling ni lagi aku rasa macam memaksa pasukan. Faham? Betul. Dia compared to ECP ni, aku rasa macam dah tiba masa kau kena paksa je. Sebab dia orang ni semua, sorry to say, memang tak ada knowledge lah. Right now, kita tak pernah ada isu lagi tentang FC yang ada masalah bayaran gaji. Tak pernah dengar. Tak pernah. Yang saban tahun kita dengar, saban musim kita dengar, FA yang ada masalah gaji. FC convert balik FA ada. Banyak FC yang ada masalah sebelum ni. MPPJ, KL Class, apa benda. Di season lah. Kedah FC sama ada masalah ni. Baru. Yang baru. Maksud aku sekarang ni, macam JDT, PJ City tak ada masalah lah. Ya betul lah. Poin aku sekarang ni adalah benda tu gerak selari. Ditambah pula dengan poin kau tadi, bila kau kata penguatkuasaan itu perlu diperketatkan. So maksudnya kat sini, kau perkemaskan ECP tersebut, kau perketatkan penguatkuasaan. Okay, kau tetapkan musim ini ataupun syarat kali ini adalah setiap pasukan from FA mesti tukar kepada FC. Maksudnya pensuasaan itulah dibuat secara total. Kita try buat benda tu dulu. Kau lebih rela tengok liga yang satu tim je champion, ataupun kau lebih rela ada persaingan? Okay, kalau cakap of course as penonton, kalau kita nak tengok menarik, of course kita nak tengok yang kompetitif, yang bersaing. Tapi dalam konteks ni, apa yang aku boleh cakap, aku kalau tanya rela yang mana, aku lagi rela tengok tim yang pandai memanage sebuah pasukan dengan baik. Selalunya tak ada isu benda tu. Dan dia jadi macam contohnya macam tim-tim
macam kita cakap lah JDT yang aku lagi rela tengok team macam tu yang well managed. So kau tak kisah dia menang 20 tahun 30 tahun straight. Tak, tapi kalau dia buat benda yang betul, So rasa okey lah. dan kalau ada yang team kecil dia well managed, dia ada pakai player yang you know, yang apa yang Yelah, dia you mampu, don't tak mind payah lah. ada saya tak ada masalah lah. itu lagi bagus. Macam aku cakap lah, itu menunjukkan knowledge dan education industri kita tu baik lah. Walaupun tak kisah mungkin satu tim melopori, tapi 12 pasukan tu tak ada masalah gaji, manage club dengan baik, sebab dah convert FC tu menjadi satu business Sebenarnya. entity. So tapi itu lebih baik daripada bersaing ataupun semua player sama kuat, tapi at the end of the day lepas 2 tahun katakan time tu Kedah dapat banyak fund, dia boleh bersaing dengan JDT untuk tahun tu. Tapi bila tahun seterusnya tak ada fund, Kedah jatuh balik. Adakah sebenarnya nilai pasaran bola sepak global ni sebenarnya terlampau tinggi kau rasa? Tinggi min, inflation. Ini Arsene Wenger pernah cakap dulu, inflation. Not even EFL, Bayern, Liga Jerman pun lepas pandemik dia orang tengah fikir untuk buat salary cap. So benda ni secara global ya, memang benda ni overpaid. Memang overpaid. Messi, Ronaldo, Raheem Sterling, itu City punya player kan. Overpaid. Transfer, agents punya commission. Correct. Terlalu Itu banyak sampai benda tu dia jadi macam satu golongan elit saja tau. Ini yang aku rasa spokesperson Liga Jerman sendiri cakap, dia nak the people to come and support back the football because ini sport orang kata suka rakyat lah. Suka rakyat. Jadi tetapi Liga Rakyat lah. Liga Rakyat Kita lah. dah buat dah Liga Rakyat. Betul. Tak tahu gitu rakyat gitu-gitu. KPM Liga KPM. Katanya semua orang nak buat liga cerita. Semua orang nak buat liga. Okay, Mai, teruskan. Apa? Aku dah lupa dah tadi dah. Juru cakap Liga Jerman. Liga Jerman juru cakap salary cap. Jadi pada aku sebenarnya betul lah menjawab soalan kau. Aku rasa benda salary cap tu perlu dalam global, tetapi untuk kes Malaysia, disebabkan Malaysia ni, bagi aku Malaysia ni tak dinasti bola sepak, aku rasa ECP tu penting sebab dia membentuk pasukan tu sendiri. So sebagai penutup ada kata-kata daripada korang? Menjelaskan negara. Aku cuma concern aku obviously pasal gaji, dan aku baca khabar hari ni. Kau baca Kau baca surat khabar. Utusan kan dah comeback. Kamu tak football khabar. Football is back. Apa ni? Oh, utusan tulis football. Utusan Melayu belakang tulis football is back. Baik. Okey. Gaji Kipri Cici 125,000. Kau tengok. Tak, okay, contoh macam Terkejut. macam contoh ni lagi satu aku nak masuk. Kipri Cici ke Kepa Syamil? Sekarang ni baru kau dengar player Kedah nak criticize. Tapi masa sebulan 2 bulan mana dia orang? Sebab dia orang takut nak criticize management, takut nanti management in the future tak payah. Sebenarnya sebulan je kau dah kena report dah. Sepatutnya. Even bukan tunggu 5 bulan. Bukan player yang tak ada gaji. Head coach pun tak ada. Aidil pun tak ada. Sebab dia orang Aidil Syarif pun tak ada. sebab dia orang takut kalau aku criticize aku tak akan ada kerja. Tapi walhal itu hak engkau. And at the end of the day, Azmi Yusof datang buka pusat agama tu. Lepas tu kiper Cici masuk. Dia nak cakap bukan-bukan je. Maaf lah. Okay. Tak adalah, itu je lah aku nak cakap. Juf ada nak tambah? Tak adalah. So balik kepada ni, sebuah organisasi yang baik akan kurang lah masalah-masalah ni. Dan bagi aku, semua pihak, macam aku harap semua pihak tu masalah ni dulu aku pun tak nampak. Bila dah berbual dengan Saudara Rainbow lagi, nampak benda tu yang sebenarnya bukan satu pihak ni je. Bila masalah gaji ni, bukan satu entiti ni je yang bermasalah sebenarnya. Actually dia libatkan badan yang melakukan liga, badan yang menyokong, yang buat coverage benda ni semua pun kan. Yang macam yalah, banyak pun yang tambah sikit macam Kelantan tu. Media coverage dia pasal derma tu. Kuasa Kelantan. So patutnya coverage derma tu tak sepatutnya kan, macam Rainbow cakap kan. Patutnya bukan Nanti itu ada yang orang terasa hati kat Kelantan. Sebab itu tak, vice president dia pernah ada dalam FM. itu benda yang tak betul. Sebab bila dia nak media pula yang mewar-warkan, siapa nak derma silalah ke Kelantan FA. Sepatutnya benda tu dah benda yang salah. Patutnya dia punya Patut cerita tu dah stop dah. Mati dekat tu je. Ataupun tajuk dia Kelantan minta derma, benda yang salah. Patutnya macam tu, tapi dia membantu pula. Kan benda minta derma untuk tak nak bayar gaji tu tak betul. Ada Aku hanya berharap, sebab aku tadi banyak bercakap pasal culture dan ECP tu. Aku mengharapkan
akan ada perubahan culture ni lah. Dan yang kedua, aku harap kita penyokong kat luar sana istiqamah lah dalam menyokong bola sepak tempatan ni. Sebab aku tahu masing-masing tiap pasukan atau tiap negeri ada masalah masing-masing. Sakitnya hati sebagai penyokong, tapi aku harap benda ni tak mematahkan semangat kita lah. Because the least what we can do is as a supporter, bila dah open league nanti kita pergilah kalau boleh pergi ke stadium. Pernah cakap tanya dekat Pulau Pinang kerana telah berjaya menyelesaikan hutang 12 juta 2 hari lepas. You're the man. Tapi boleh ke bro? Jangan tanya aku duit mana dah. Duit terung. Aku cuma nak cakap tahniah itu saja sebab dah berjaya. Betul. Tahniah Uncle Lim. Bukan. Aku malah cakap terus sana. Okey. Aku bila Amir cakap pasal culture sebagai penutup, aku just nak cakap bila kau dah cakap pasal culture, kau cakap pasal penguatkuasaan, sebenarnya benda paling important adalah kau buat atas dasar kerja, kau boleh selesaikan banyak masalah. Dari segi culture tu sendiri kena berubah, dari segi tu baru kau boleh buat keputusan. Maknanya kau kena ambil benda ni, kau kena tukarlah kau punya mental tu sebenarnya kan. So itu saja aku nak cakap dah. Aku rasa itu saja yang kita dah dapat bincangkan untuk salary cap ke ataupun gaji ceiling ataupun ACP. So sekian saja, kita jumpa pada episod lagi yang akan datang. Aku ucapkan terima kasih kepada diorang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemain ke-12 dengan kerjasama Tiki Taka Design. Boleh follow Instagram Tiki Taka Design. Min, next. Okay, boleh follow kita orang punya media sosial. Twitter apa sih? Pemain_ke_12. Facebook Pemain ke-12. Search. Kalau nak buka shopping kat Shopee, klik link kita dekat YouTube kita, kat description tu boleh klik link kita beli barang-barang. Kau nak beli kat Shopee, klik link pakai True kita punya. Kenapa klik situ kan? Itu kita boleh dapat sikit lah. Nanti kita boleh upgrade lagi kita punya studio kan, untuk orang juga. Yes. Okay, kita jumpa lagi.